على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودخل الداخلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل بكم كرب أو جهد أو بلاء فقولوا الله ربنا لا شريك له رواه البيهقي عن ابن عباس. Apabila mengenai akan kamu duka cita atau kesusahan atau bala, hendaklah kamu berkata Allah Rabbuna la syarika lah. Allah Ta'ala itu Tuhan kami, tiada ada yang menyembuhi baginya. Pada musannifu rahimahullah ta'ala, hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan akhirnya sanad dia sampai kepada Ibn Abbas. Hadis yang semacam ini sudah ada kita pelajari sebelum daripada hadis ini. Ada makna yang lebih luas. Ini tak lain tak bukan ialah tentang dia panggil tasbih qalbi, mendiamkan hati kita. Nak tausif mana memperteguhkan hati kita. Dalam masalah kita berhadapan dengan kesusahan hidup yang disebut di sini sebagai karbun, jahdun, dan kemudiannya ialah bila besar sangat kesusahan ini apapun bergerak, itu yang disebut sebagai bala. Ataupun kalau tak terlalu banyak disebut sebagai al-balaya. Jadi ini adalah salah satu daripada kisah kehidupan kita manusia. Bukan sahaja orang beriman. Seluruh manusia akan menghadapi kehidupan mana bahagia ini. Asalkan nama manusia, dia tak boleh nak lari daripada kesusahan. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ada sesungguhnya kami jadikan manusia itu yakni pada mencapaikan segala makhluk, yakni perkara yang lenong, itu fi kabad mana pada kesusahan, pada penang delah. Maksudnya dia tidak akan mencapai makhluk benda yang dia tuntut itu malaikat yang berbuh dengan susah. Mana sama ada kita kau beriman kau kafir kau, mana orang fasik kau orang soleh, pasti asalkan nama dia itu manusia, dia pasti akan berkaitan dengan kesusahan. Tapi ada beza bagi orang beriman dan juga orang kafir.
Bagi orang beriman, apa saja yang berlaku kepada dia, semuanya itu Tuhan letak harga lagi. Ada nilai, harga yang sangat mahal. Tak kira apa saja perkara yang berlaku. Apa benda, kesihatan, kesakitan, kinok, keberatan, kebebanan, kezaliman, semua itu ada harga ya, yang mahal yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Hanya bergantung kepada macam mana kita menanggapi semua keadaan-keadaan ini. Kalau anda, kalau kita menanggapi makna menangani semua perkara ini, semuanya itu akan menjadi dia bagi raihan pahala yang sebegitu banyak. Tapi, kalau kita tak pandai menangani masalah ini, kok yang nama ibadah pun kita jadi rugi lagi. Buat ibadah, model pun tak jadi dapat pahala. Karena apa? Karena ada perkara yang boleh menjadi dia jadi binasa, jadi bunuh, bahkan menjadi maksiat pula dengan ibadah. Itu dia bagi jerangka, bagi peragam yang dimaksud oleh syaitan sebenarnya. Maka itu semua perlu kepada Allah bagi al-fahmu, al-fiddin, manfaat kita pada agama yang disebut sebagai fiqhun, al-fiqh, manfaat. Yang Nabi kata, mana man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Siapa dia yang Allah Taala bagi kepada dia kebaikan yang banyak, cara dia adalah Allah Taala jadikan dia faham pada agama. Orang yang lebih segala tuntutan agama, maka dia lebih macam mana nak menguruskan harta yang Allah Taala beri kepada dia, supaya harta itu menjadi manfaat kepada dia di akhirat itu, bukan yang menjadi mudarat. Juga ilmu, ilmu jadi manfaat, boleh jadi ilmu menjadi mudarat di akhirat itu. Walaupun yang namanya ilmu kamu, itu karena apa? Karena tidak memahami daripada tuntutan daripada ilmu sendiri. Ada ilmu yang banyak, tapi ilmu itu menjadi syahidun alaih, saksi untuk mendakwa di atas ini karena tak semua cara dia menunaikan hak ilmu itu sendiri. Jadi maknanya kalau kita ada kefahaman yang betul pada agama, itulah kunci kepada segala kebaikan. Tak kira keadaan kita ni apa, miskin kau kaya, kau sakit, kau sehat, ada anak kau tak ada anak, ada isteri kau tak ada isteri, susah kau senang, semuanya itu adalah sama ada nak jadi baik ataupun tak baik kepada kita, sama saja. Kedudukannya adalah sama. Cuma bagi orang yang faham tuntutan agama, dia melihat semua itu dengan kebaikan kerana itu adalah ikhtiar minal mukhtar, pilihan daripada dia maha memilih. Apa dia yang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini adalah yang seumpama lagi adalah terjadi sebahagian daripada liku-liku kehidupan manusia. Dan kalau menanganinya, inilah yang tadi, dan inilah juga motivasi, dan inilah juga kalau bagi cara kita meletakkan kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kedudukan yang betul. Maksudnya kita meletakkan kita betul pada tempat ini. Pada tempat ini bagaimana cara kita menanggapinya. Inilah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila mengenai akan kamu lupa cita, mana kalbun mengenai lupa cita, yakni perkara-perkara yang menyebabkan kita jadi lupa cita. Apa dia perkara yang menyebabkan kita lupa cita? Kehilangan harta benda, umpamanya, kehilangan orang kita sayang, tidak mendapat apa yang kita kehendaki, tak dapat mencapai target kita, sasaran kita. Kita nak anak kita cuma dari profesor, anak tak dapat, luka cita, anak buat kerana, kita luka cita, banyak tak perkara yang luka cita kan kita. Kita nak sayang orang, orang tak sayang kita, luka cita. Bila usia kita dah begitu, orang paling dah agak panjang dah, orang tak sudi lagi nak siarah kita luka cita. Karena manusia ini hidup dia daripada makan dan jiwa dia ialah bergaul dengan manusia yang lain. Masa kita muda, masa kita kakak tak apa lah. Demo tak mari kau kita pergi kau demo. Tapi sekali bila kita dah mundur,
Kita hanya semata-mata mengharapkan orang lagi kepada kita. Tak siapa dia? Anak-anak sendiri pun makna jalan. Tak siapa gerak. Kita berasa hati duduk dalam keadaan duka cita. Jadi kalau kita bertanya sangat duka cita ini, ini bahaya. Kita akan jadi manusia yang keras. Duduk dalam keadaan berduka harus. Inilah kalau pagi kita ni termakan, kalau pagi termakan bukan syaitan ataupun telah masuk dalam perangkap syaitan. Akhirnya kita ngaku hebat dah jadi tawar, jadi hamba, buat ibadah pun dah jadi tak ada bersungguh-sungguhnya. Hanya mengenai nasib kita apalah orang tak suci kepada kita, umpamanya, tapi dah lepas kita dengan manusia, apalah orang bagi tak hati-hati, orang itu hari-hari aku ni. Ibu lalu curi macam-macam ni. Jadi kita terkena-kenakan kepada nasib kita itu. Tidak ingat ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang uji. Jadi Nabi kata cara kita orang beriman macam mana? Apabila mengenai kamu lupa kita. Jadi kalau yang menyebabkan kita boleh jadi lupa kita. Banyak kan? Imam Muslim bisa-bisa ataupun kesusahan. Macam kalau dah susah dia dah untuk kuno habis susah dah tu. Ke hospital rezeki kalau panggil ke hospital panggil dalam panggil mengurus panggil rumah tangga kita keperluan itu semua dia panggil benda yang menyusahkan kita. Susah kita dengan kalau panggil cara pergaulan kita dengan orang lain terkena daripada saya perkataan orang terhadap diri kita yang mana kita terpaksa kena buat kena beli betul tak perlu pada kita pun, tapi oleh kerana orang itu jet, orang itu leket, kita pun rasa susah, mana susah hati, susah kalau panggil aku, susah tu banyak. Jadi apabila kita lupa cita di atas diri kita ataupun kesusahan atau bala mana bala, jadi semua tu dia panggil satu bahagian saja. Mana lupa cita, kesusahan, itu sama, semua disebut dengan ibarat jabatan. Dan kemunculannya ialah badan. Balo semua balo ni dia tak sama. Tak sama kita orang awam, kita panggil balo tu jelas sakit. Gila apa tu? Nyaki tremo, itu mana balo, tapi bagi dia panggil istilah abna'ul akhirah, anak-anak akhirat, Apa yang dianggapnya balo tu makna tak satu kali dia terlupa. Ni semaya jum'ah, itulah satu bala yang sangat besar. Dia akan mengucapkan apa dia? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahawa dia mengatakan aku tak ada main ngomong saat ni. Kita tak ada tu, kita bisa semeling, kita rasa rajin, rasa molek lagi, rasa susah sikit, ini dah. Bila kita berdepan kesusahan, bila kita orang panggil ditimpa malu-malu, hati kita dah mula jadi tawa hati nak kamu. Aku selama ini duduk semaya, poso duduk sikit malu, hati majlis ani. Orang suka aku ni, kena malu aku ni juga, ada orang kaya. Aduh, ni pernah aku juga ni. Dia ada satu tempat, dia lah orang yang bercara orang jadi nak memalukan satu tempat sebenarnya, nak balas tu kan. Jadi sungguh maknanya baguslah usaha dia panggil orang usaha dia nak gaya dia pujuk orang untuk mari bakat sebenarnya semua mana bagus hubungnya dia dengan manusia apa maknanya dia berbalan mana tujuan dia anak galak kau tadi apa yang diusahakan dia tu mana suatu usaha yang sangat baik tapi satu kali Allah Ta'ala uji dia dengan satu penyakit penyakit itu siapa mereka doktor kata 50. Jadi orang sakit kena merah jiwa dia akan jadi lemuk. Dia akan jadi lemuk. Bila jadi lemuk ada mudah gaso sensitif. Dan bila orang panggil kita tak kuat dengan pelajaran iman, sakit mudah kasih dia nak godok itu. Jadi dalam keadaan itu jiwa dia lemuk dia duduk sakit itu jadi bila orang panggil siaran dia jadi dia terkeluar terpacu tergantung semasa ini. Dia kata apa? Okey, sebab hukum di sana sakit kan itu. Maknanya jadi boleh jadi dia teringat kepada pelajar mereka yang mana tak berbohong ada dia tak kira Nabi sakit
Mana ada orang yang lebih baik daripada Nabi? Mana ada orang buat video yang lebih hebat daripada Nabi? Nabi lagi sakit dan Nabi sendiri pun kata, asyadun nasi bada'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ditimpa bala ialah para Nabi-Nabi. Di sini lah kita dapat sipil dia, formula dia. Orang yang semakin tinggi pangkat darjat di sisi Allah Ta'ala, orang ini dia akan berdepan, akan sesuai dan bala yang lebih besar daripada kita orang awam. Jadi yang kita tak naik pangkat ini juga faham, kerana kita ni gagal semua jawab question. Sejak kalau orang panggil di tempoh bala khusus soalan, kita orang panggil putus asa. Dan mana kita tak boleh nak sabar, kita tak boleh nak redha. Itu makna kita sentiasa duduk dalam Dewan Pengarasa menjawab soalan-soalan. Tentang soalan yang mana dia tak lari daripada dia tak bangun upah je kan. Tapi soalan soalan hari itu cara dia tu berubah. Itu supaya kerana nak uji gitu. Imtihan, nak uji gitu sama ada kita kalau panggil PH atau PH. Mana kita cara panggil tuntut dan Islam. Tuntut dia tuntut kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga tuntut dia. Maksudnya bila kita kata kali dua kali masalah itu dia ada tuntut dia. Sebab dia kata kita kata dia panggil ikrar, mengaku kita Allah Ta'ala satu Tuhan. Mengaku kita kepada Nabi Muhammad, mana syariat Nabi Muhammad. Kemudian kita sudah sebanyak Allahu Akbar umpamanya itu ikrar itu pengakuan itu kita Allah Maha Esa itu terjemah bahasa. Dia punya ikrar mana tuntutan daripada bila kita kata Allah Maha Esa maksudnya dia yakni kita kena serahkan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil makna di sebalik kita kata Allah Maha Esa. Tapi akhirnya kita tak menyerahkan diri kita kepada Allah. Maksud menyerah diri kepada Allah, menyerahkan diri kita ini kepada perintah Allah Ta'ala, kepada undang-undang Allah Ta'ala, kepada peraturan Allah Ta'ala. Itu makna menyerah diri kepada Allah. Itu makna Islam. Iman, tasdiqkan hati. Ini hati kita ini berkaitan dengan iman. Mana? Kita tasdiqkan hati, membenarkan dari hati kita dengan segala maudhu' iman. Allah di mana ingredient, bahan-bahan, mana kandungnya dari iman itu. Jadi beriman kepada Allah dengan tafsirnya, dengan huraiannya, beriman kepada Rasul dengan huraiannya, beriman kepada malaikat dengan huraian yang sudah perinci, segala detailnya. Itu semua kita tasdik. Mana hati kita membenar, mana hati kita kata yo, hati kita terima. Kemudian bila kita dah terima semua tu, kita terima Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kita terima bahasanya perkataan Allah Ta'ala itu maha benar. Maka bila kita beriman itu, maka kita kena menyerahkan diri kita kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka turut patuh kepada apa sahaja perintah dan juga peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah orang yang beriman pasti dia itu adalah orang Islam. Tapi orang yang Islam belum tentu lagi dia orang beriman. Kerana Islam itu ialah penampilan a'malul zahirah, amalan yang zahir. Islam itu menyerah diri kita, mana anggota tubuh kita di zahir kepada perintah-perintah dan juga peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana manusia itu harus satu perangai, suatu sifat, iaitu dia pada bersandiwara, pada berlakon. Maknanya manusia dia boleh berdoa menyerah diri kepada Allah Taala. Jadi dia menampilkan amal-amal Islam, tapi dari hati dia tidak tasdik, dia tak membenarkan. Kalau dia buat itu, atau apa dia buat? Dia buat kerana ada kepentingan di sebalik. Boleh jadi kerana dia berada dari kelompok orang Islam, lalu dia kena menunjuk orang yang menunjukkan amal Islam supaya dia boleh sayang agama, supaya dia boleh diterima oleh manusia. Tapi dalam hati dia tak benar pun. Dia buat itu sandiwara. Jadi orang yang Islam betul-betul lagi dia beriman. Tapi orang yang beriman pasti dia Islam. Bila kita percaya kepada orang panggil balasan seksual mengaku dengan sebab meninggalkan yang wajib, dengan sebab buang benda yang halal. Maka kalau kita benar-benar yakin percaya benda itu, kita tidak akan buat benda yang halal, tidak akan buat maksiat, kita tidak akan berani meninggalkan kewajiban, mana kewajiban. Tak boleh terima pada akal kita. Misalnya kita diwajib kepada satu orang, dia duduk rumah tidur, duduk kalau seminggu, dua rumah, kita kata mak rumah pun bakar. Dia kata, dia kata, tak apa, dia kata, dia
masih lagi meneruskan video dia. Natural, santai, jadi tak kau ini aja. Pak kita buka seperti itu, mana dia ni? Tak percaya apa ni? Mak, aku tak percaya. Aku ayat mati ini aku mau bukakan. Aku percaya orang ayat ni. Tapi tengok dia ni, macam tak percaya mana? Dia waktu ni, kalau aku mau buka bermaknanya, kalau kita percaya orang tua yang betul benar ni, apa yang kita buat ni? Sudah tentu kita akan meninggalkan apa saja kita buat kita untuk hati tempat untuk kita bakar. Atau mana kita percaya kepada orang itu. Jadi sekarang kita beriman kepada Allah. Amantu billah wa man qala Allah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang Allah Taala kata. Wa amantu bir rasul. Aku beriman kepada Rasul dan wa ma qala Rasul dan apa yang Rasul kata. Tapi Allah kata dari segi perintah suruh buat, kita tak buat. Tapi namun percaya lagi mana? Tak percaya lagi. Tidak seperti orang panggil. Jadi orang panggil tak boleh tunduk saja. Ada orang yang mulut kita boleh banyak dapat. Aku orang mulut tengok kamu, keluar mata saya mata mana demo. Semua tu kamu kawin dapat. Boleh mana kita kawin lagi? Boleh sangat. Bayar. Tapi mana buktinya? Bukti. Kita boleh kata kita beriman. Dia ada semua orang dia kata. Dia mau tengok dia kawin lagu ini. Tak sengaja dia tak puasa boleh puasa, tak kawin tak puasa. Tapi saya orang tua iman dia kata ni. Itu orang panggil bohong. Lalu tak dagang. Tidak akan berlaku benda lagi. Orang yang beriman, dia akan menyerahkan dia kepada yang dia imani. Tapi kalau orang Islam, dia buat amal Islam semaya di masa. Belum tu lagi dia tu beriman. Sebab iman itu benda dalam hati, tasdik, dia qalbi. Islam itu benda yang zahir. Itu dia panggil mana? Dua tu dia panggil ada, dia panggil nisbah talasun menggengger dengan nisbah kepada orang beriman, pasti dia Islam. Tapi kalau dia Islam, kita tak dapat hal yang benar itu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang itu menampilkan amalan Islam, maka kita kata dia Islam. Itu makna kita tak boleh tak siasat mengkobel dalam hati kita, mana kita tak kata. Jadi apabila ditimpa kepada kita mana balong kesusahan, Nabi kata fakul, maka kena kata apa dia? Allahu Rabbuna la syarika lah. Dulu Nabi katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat itu. Hak ni suruh kata Tuhan kata dia suruh kata inna lillahi. Fahami kan suruh kata Allahu Rabbuna. Kata. Dan apa maksud dia? Kita ni apabila ditimpa lalu, apabila kita ditimpa kesusahan, seumpama macam kita ni kena tepuk benda yang buruk, benda yang mana kalau besar apa maksudnya benda yang besar yang buruk tepuk kita. Maksudnya hati kita ni setiap kali kita ditimpa lalu kesusahan, hati kita akan bergonjang. Hati kita akan bergonjang. Ya saja hati kita ditetap dengan kalimat tauhid, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap kita menyokong apa saja yang Allah Taala perintah kepada kita. Tapi apabila dipuji dengan malu, seolah-olah dia panggil ditepuk oleh sesuatu benda sehingga Allah panggil terus akidah kita ni, iman kita ni boleh jadi bergonjang. Boleh jadi okey. Kalau tak kuat, kalau Allah panggil tidak dipasukkan kuat, akidah tauhid kita ke dalam bumi hati kita ni, seperti dia yang dipasuk tak berapa dalam anu, maka mudah jadi tutup apabila marilah benda yang tidak menangani kau berapa bumi atas dia kau. Tapi kalau dia sakit dipasuk, dia itu sendiri makna kuat, kukuh, dan dia belum dipasuk dalam bumi yang sendiri dalam. Memasukkan akidah tauhid, pelajaran akidah tauhid itu jelas. Mana akidah dengan mana pelajaran akidah tauhid. Dan dengan latihan apa Balo ini semua daripada kering, maka latih bumi, nak memperkuat tauhid, nak memperteguhkan. Allah panggil mana dia akidah tauhid itu. Jadi setiap kali orang panggil, apabila orang panggil kita dipuji, dia akidah kita tak dia tak getar, itu menunjukkan bahasanya dia akidah kita itu mana kuat. Tak kuat dia tak getar, mana tak kesok, tak berani. Mana kita tetap dengan Allah. Dengan sebab itu kita kata Allahu Rabbuna.
Allah Tuhan kami. Maksudnya, kita ni bila kena susuk, bila kena bala, kita mula jadi gaduh. Kita mula jadi tawahan. Umpama ini dalam hubungan kita dengan Allah Taala dah molek-molek dah molek tu sudah beribadah. Dah molek-molek dia sudah mari jumuk. Tiba-tiba dia ditimpa musibah, balo-balo, yang ketiga-ketiga. Maka Allah panggil keyakinan dia, kepercayaan dia kepada Allah Taala mula jadi runtuh. Kalau dia tak kata tu, dalam hati dia kata, "Pak bola ini buatkan begini." Pada aku berdoa, kalau kita semaya dia ada apa-apa ni aku ni dia kata, dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali kita kena kata, Allah Rabbuna, Allah Taala tetap Tuhan. Aku tak akan pilih yang lain. Sekali, apabila diuji dengan bala-bala gini, dengan bala-bala gini, dia panggil keyakinan dia sampai akhir dia kepada Allah Taala dan mula jadi terjejas. Dia sudah mula membuat pertanyaan dalam hati dia. Pak bola nasihat Tuhan. Dia tak sebut hari Tuhan Pak bola nasihat aku dari lagi. Dia tak berani. Lama-lama dia akan kata Pak bola boleh buat kat bulan ni. Bila Pak bola lain tak Tuhan. Maknanya dia dah jadi gemuk. Dia dah jadi mula tahu hati dengan Tuhan, mula tahu hati dengan ibadah. Sebab tu kita melihat ahwal nas, kelakuan manusia ni rupa-rupa. Waktu masa kita tengok saya kita ni sudah kaji mari semai umum. Sudah kalau panggil bersama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Boleh dah tapi suatu masa yang lain dia mula kembali kepada asas sebenarnya. Bila kita berarti kita tengok beberapa kanon dia ditimpa masalah timpa musibah balo-balo. Jadi sebagai manusia kita tidak akan sunyi daripada masalah-masalah keluarga, masalah anak-anak yang buang-buang, semua benda ni menyebabkan kalau kita rasa kecewa dengan kita, anak kita mau malu kita malunya kita nak perbuatan anak bisa. Jadi dengan sebab itu kita tarik diri daripada Allah Taala. Kita sudah orang mendekati Allah Taala buat ibadat duduk orang mengajar tapi pun buat lagi ni dari hati duduk mari syaitan kuasa habis sekarang kita merajuk macam apa kan betul ada doa orang doa tu susah juga balo kau buat ni dah kita betul jadi kita kena tetapkan hati Allah Rabbuna Tuhan Allah Taala Tuhan kami. Kalau kita tak walaupun ditimpa musibah balo kita tetap memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap dengan Allah Taala. Kita tidak akan tinggal Allah Subhanahu Wa Taala. La syarikalah. Tentu kata la syarikalah. Ini besok kita sebut la ilaha illallah wahdahu wahdahu la syarikalah. Kalau kita mengaji akidah tauhid betul kata la syarikalah dia panggil kamu dia panggil wahdaniyah pada af'al. Nah, tu kita mengaji akidah tauhid tu. Dia dapat fikir la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah semua tu dia panggil kalimah yang mengandungi makna tauhid tu. Subhanallah maha suci Allah Taala. Mana Allah Taala tu suci minum daripada segala kekurangan ini. Hanya Allah Taala sahaja yang takut kekurangan orang lain daripada Allah Taala semua ada kelemahan, kesilapan, kesalahan dan juga kekurangan. Alhamdulillah itu kita mengisbatkan kesempurnaan bagi Allah Taala. Hanya Allah Taala sahaja yang sempurna. Dengan sebab itu hanya Dia sahaja yang layak dipuji. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Maknanya hanya kepada yang Maha Besar sahaja sebab itu kita suka diri. Kepada yang lain tak boleh suka diri. Itu makna semua tu kalimah tauhid mereka. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mengaku bahawa kita tak ada haul, kita tidak ada kuat, tidak ada kemampuan untuk melakukan perkara yang baik, tidak ada upaya untuk mengelak kita daripada kena dengan benda-benda tak baik, dengan maksiat ataupun apa illa billahil aliyyil azim. Mereka izin dengan kehendak dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua dia bagi kalimah tauhid. Bila kita belajar akidah tauhid, barulah zikir yang kita duk zikir tu,
kita ada makna tafahum, memahami apa yang kita fikir, itu mudah terkesan kepada hati kita. Kalau kita kata ni, dia ajaran kata ni ialah ajaran mempasai dalam hati. Ajaran itu kata Allah, Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu kata tu maknanya kita nak pukul hati kita. Mana subhanallah kita kan, tu kata kepada kita. Seperti falsafah, sebab apa sunat kita kata usolli, sebelum daripada niat. Tujuan dia nak memudahkan orang panggil istihdar, hadir. Kalau yang kita niat tu di dalam takbiratul ihram. Supaya kita kata subhanallah atau la ilaha illallah, untuk mengaji la ilaha illallah, la ilaha illallah itu ialah kita nak mempertetapkan hati kita dengan makna-makna zikir itu. Yang kesemua makna-makna zikir ini ialah tak lain tak bukan makna tauhid. Tauhidullah, mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul kata la syarikalah. La syarikalah, tidak ada syarik bagi Allah taala. Apa dia? Fil af'al, pada perbuatan. Kita belajar dari akidah tauhid, siapa sifat wahdaniyah. Kami tak kita mana-mana pun kita faridah umpamanya dia kata wahdaniyah Allah taala yang mana? So Allah taala pada zat, so Allah taala pada sifat, so Allah taala pada af'al, pada perbuatan. So Allah taala pada zat, kita lihat pada zat Allah taala itu tidak tersusun di pada banyak juzuk. Tak ada yang lain yang seperti zat Allah taala. Dua, kemudian sifat pula ada kan. Kemudian paling mustahak yang paling penting sekali kita memahami makna sifat Allah taala pada perbuatan. Jadi perbuatan yang memberi berkah hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kesimpulan kepada perbuatan Allah taala ini ada dua. Satunya dia panggil an-naf'u, memberi kebaikan, manfaat. Yang kedua adalah al-mudarah, makna kemudaratan. Nah, sebab itu kesimpulan dia an-nafi' wal mudir. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sebegitu banyak, 99 yang diperkenalkan oleh Allah kepada kita manusia. Akhirnya dua-dua itu dia ada dua kategori kumpulan nama-nama Allah taala. Satunya nama yang masuk dalam kumpulan memberi manfaat. Yang kedua ialah yang memberi mudarat. Mudarat seperti Al-Aziz, Al-Jabal, Al-Mutakabbir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muntaqim. Itu memberi mudarat. Yang memberi kebaikan Al-Barur Rahim, Ar-Rahman, Al-Qudus, Al-Syafi, Al-Kafi. Itu banyak. Jadi Al-Nafi' wal Mudir Allah Subhanahu wa taala yang boleh beri manfaat kepada kita makhluk dan yang boleh beri mudarat kepada kita makhluk hanya Allah Taala sahaja. Dengan sebab itu yang kita nak harapkan, yang kita nak tauhidkan, yang kita nak wujudkan harap kita, bergantung harap kita kepada pertolongan, pemberian, kesembuhan daripada penyakit. Apa-apa saja ialah hanya kepada Allah Taala saja. Karena orang lain daripada Allah Taala tak boleh memberi apa-apa kebaikan kepada kita ataupun manfaat kepada kita. Yang kita nak tauhidkan perasaan takut itu, jadi takut kepada kemudaratan. Yang kita takut ialah kepada perkara yang mudarat. Yang kita takut sepatutnya kita tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena huwal mudir, hanya dia sahaja yang boleh beri mudarat. Lain daripada Allah Taala tak boleh memberi mudarat kepada kita seperti kamu. Oh, kalau rumah di sini kan, selesainya hidup kita, kita akan jadi orang kaya, orang yang merdeka. Ini orang merdeka. Sebab apa? Dia tak terikat kepada makhluk. Ini kita minta merdeka ni. Kata-kata orang kita takut ni. Nak pakai je orang kira-kira tak, orang kata, itu ya. Kita kata lama dah tak betul kau ya, tukar kata lama ni. Orang itu pakai kata kita tukar itu. Bahawa kerana orang kata dah. Merdeka ya itu. Sebab kita ni terpengaruh terkesan dengan hal itu hanya perkataan yang orang saja. Atau orang tak kata pun hanya kita kasih orang itu berpandang dengan diri. Ini orang pakai kelikat dengan pakaian lagi pakaian tak ada jalan. Kita tu kasih. Orang itu kata dia panggil orang tak merdeka. Kita aku sangat takut orang masalah rezeki. Aku dianggap. Takut dapat apa kita nak jadi hati itu putar pasal menghinakan diri itu menjadi hamba kepada makhluk tubuh semata-mata. Walaupun kita tahu mana hak, mana batin. Dengan Allah panggil kemajuan ilmu yang telah dicapai oleh umat pada masa sekarang. Yang kita kata Allah panggil maju dengan ilmu di tempat kita ni
di masjid, di balai sosial yang ada, dalam TV, dalam radio, hingga menyebabkan maknanya seluruh umumnya oleh awam itu mendapat dia panggil maklumat tentang Islam dengan segitu banyak dan akhirnya menjadi dengan semua-semua dia boleh mengambil bagaimana hak, mana batil, mana hak suami, mana hak tak suami, hak palsu tapi akhirnya dia tak boleh membuat pilihan menghidup. Kok dia tak boleh sebab apa? Kerana dia dikompun oleh perasaan takut kau dia, takut kau hidup nasib dia terjejak, takut kalau panggil itu ini sedangkan al-mutir Allah Subhanahu wa taala yang boleh beri mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang sekiranya mendengarkan kamu dengan pintu falaka si fala ukillahu wa in yuridka bi khairin fala dari fadli. Maknanya maksudnya Allah samikan an-nafi wal mudir Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh memberi manfaat, yang boleh memudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saskallahu bidurin. Sekiranya mengenai akan kamu pemudarat dari kamu, betul yang merugikan kita, membahayakan kita, membahayakan keluarga kita, membahayakan rezeki kita, atau betul kita itu makna mudarat. Jika mengenai akan kamu pemudarat, fala kashifalahu illahu, mana tidak ada yang boleh memungkaikan kemudarat itu illahu malaikati wa Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tak boleh nak mengeluarkan kita daripada kesusahan. Orang lain tak boleh nak mengelak, nak menghindarkan kita daripada terkena orang panggil kemudarat dan kemudarat. Wa ayyurid ka bi khairin, dan jika Allah Taala menghendaki kamu dengan kebaikan, fala dari fadli, maka tidak ada yang boleh menolak, menghalang kebaikan itu daripada sampai kepada. Itu kita lakukan kepada makhluk. Kalau Tuhan dah pilih menghendaki nak beri kebaikan kepada kita, tak ada orang yang boleh menghalang kebaikan itu daripada sampai kepada. Aku amanah la syarikalah. La syarikalah. Pada berbuat dia bahasa orang panggil oleh Tuhan segala kainat tak memberi bukan. Orang yang pada Allah Ta'ala tak boleh memberi bukan, tak boleh memberi share kepada sama ada dari manfaat ataupun mudarat. Aku dia panggil Allah Ta'ala pada berbuat Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan juga perbuatan kamu. Maka apa yang kita buat ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Yang memberi bukan itu hanya perbuatan Allah Ta'ala sahaja. Jadi dia tak perbuatan anda yang memberikan dua satu sama ada manfaat ataupun mudarat dua dia. Manfaat itu perkara yang kita perlu, segala keperluan dan hajat-hajat kita. Itu manfaat dipanggil. Kita dapat makan dapat minum dapat menyempurnakan keperluan kepada kita. Itu dipanggil manfaat. Mencapai manfaat. Keperluan kepada rezeki itu dipanggil manfaat. Mudarat kita nak supaya mudarat itu jangan sampai kepada kita. Jadi yang boleh pakai, yang boleh memberi manfaat, yang boleh memberi mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena yakin bahasanya kalau kebaikan itu telah direncanakan oleh Allah Taala untuk sampai kepada kita, walaupun seluruh manusia berdosa nak ada kebaikan itu untuk sampai kepada kita tak boleh, tidak akan berlaku. Karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Meluluskan sesuatu. Karena dia itu siapa dia? Tuhan. Apa dia Tuhan? Tuhan mana namanya? Oh dia nak jadi. Oh dia tak suruh jadi, tak jadi. Walaupun benda tak boleh, menjahatkan pun. Bapa berlaku mana orang yang dianiaya, dia zalimi, dia kata noh, bapa berlaku. Ada Tuhan nak jadi benda tu. Sebab dia tu Tuhan. Bapa dia ada hikmah. Tujuannya Tuhan nak suruh musabar. Tujuannya Tuhan nak suruh mungkin dapat pahala banyak. Tujuannya Tuhan nak suruh mujahadah, membuat hidup. Bukan kita masuk surga dengan cara percuma free itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lam illa jahannam wa ya'lam as-sabirin. Adakah kamu menyangka bahwasanya kamu akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Taala tak tahu lagi di antara kamu siapa dia yang bermujahadah. Mujahadah itu membuat hidup. Dan siapa di antara kamu daripada Allah yang sabar.
Mujahadah makna kita melakukan perintah-perintah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar ialah kan kita sabar, kita tetap hati, kita reda dengan musibah-musibah dan bala-bala yang menimpakan kita. Maka Nabi kata bila berlaku benda-benda lagu ni susah duka kita bala-bala kata Allahu Rabbuna la syarika lahu. Allah Taala tetap Tuhan kami. Maknanya walaupun ditimpa dengan dosa ini, aku tetap akan kalau kami bersama dengan Allah Taala, aku tidak akan tinggal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aku yakin ini adalah pilihan Allah Taala yang terbaik bagi hamba ini. Maka comel hubungnya dengan Allah Taala berdasarkan pada sangka baik dia kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kalau kami tetap dia dengan kalau kami perintah Allah Taala, undang-undang Allah Taala, peraturan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tinggal. Kalau kami agama Allah Subhanahu wa taala, mata-mata kanon kalau kami dia ditipu dengan musibah dan juga bala-bala. Ini tu kata ni untuk kita nak taufiq qalbi, nak menetapkan hati kita dan tasmikul qalbi, mendiamkan hati kita daripada dia panggil mudah-mudah mana tercengeng-cengeng, tak karuan, taraduk berbangku hati, lain amal aku, bukan suara terbangku lah, aku sok persoalan yang timuran, apa yang berewak, apa dah nasi aku jadi lagu ni, tanya, itu soalan itu bahaya, jadi kita kena hapuskan. Mana bila kita kena balut, kita tanya dia apa dah lagu ni, kena nasi lagu ni, apa ni? Pakai kita kena kata Allahu Rabbuna la syarika lahu. Maka kita adalah pertolongan Allah Taala menetapkan hati itu dan akhirnya kita akan rasa berbahagia dengan ditimpa bala-bala. Karena orang tengok kita ni ditimpa bala kesusahan, tapi hati kita berbahagia kerana kita teringat dan ternampak kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita sabar, dengan sebab kita reda, dan kita ingat juga kesok-kesok orang yang tetap akibat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beliau kabar itu. Maka bila kita ternampak begitu kita akan rasa bahagia dengan benda-benda mananya pada akhirnya kita ni ditipuan bala-bala kesusahan, tapi Allah Taala beri kepada kita rasa bahagia. Kalau kita dapat ini, itu makna kita kena ajar orang ni. Mudah-mudahan hati Allah panggil luka hati kita mudah sembuh. Luka hati kalau terkena Allah panggil bala-bala. Aku kata ma'alif kita dengan Allah Ta'ala tak ada lah. Jadi makna daripada ma'alif kita tak ada. Jadi itulah makna kita kata Allah Rabbuna la syarika lahu, maknanya Allah Ta'ala itu Tuhan kami, tiada ada yang menyemuduhi baginya. Apa perbuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللهم إنا نسألك العلم خالدين وإنابة المخبتين وشكر الصابر وتوبة الصديقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.